Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri menggesa industri perbankan negara kekal berdaya saing untuk tangani kerumitan dan percanggahan pada era pasca normal. Ini kerana institusi kewangan adalah antara tonggak sistem ekonomi negara. Jelasnya lagi, bank-bank perlu menggalas tanggungjawab untuk bersama kerajaan menjayakan reformasi ekonomi yang diketengahkan dalam ekonomi madani. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan melaksana beras putih Malaysia Madani mampu mengekang industri beras negara dari kawalan kartel. Namun sehingga kini kerajaan masih belum memutuskan pelaksanaannya. Sebaliknya akan diteliti dalam mesyuarat nakul. Dasar TVET negara dijangka dibentang di Kabinet Mac depan sebelum dilancarkan pada Jun ini sempena Hari TVET negara. Timbalan Perdana Menteri berkata kerangka utama telah tersedia dan pihak Sekretariat TVET sedang mengemas kini semua maklumat terkini. Rangka kerja ini akan menjadi garis panduan untuk program TVET di seluruh negara bagi memenuhi keperluan industri. Dalam pada itu, kerajaan berhasrat menghantar pelajar Malaysia mengikuti pengajian dalam bidang TVET di China selaras dengan Dasar Pandang ke Timur 2.0. Perancangan itu adalah antara usaha kerajaan dalam memperkasa TVET negara. KDN sedang mendapatkan gambaran tepat dan akan menyimak fakta berkaitan 3 pemimpin NGO Islam negara ini yang disenaraikan dalam Pusat Pemeriksaan Pengganas FBI. Susulan itu, Kementerian Luar mengarahkan ketiga-tiga individu berkenaan tidak dibabitkan dalam Ops Ihsan yang menguruskan penghantaran bantuan kemanusiaan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin di Gaza. Bekas Ahli Parlimen Bukit Mas, Dato' Mitang Tagal dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-20. Beliau menggantikan Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Pelantikan itu sekaligus menjadikan Dato' Mitang menjadi pemimpin pertama dari etnik Lun Bawang dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Ahli-Ahli Pesuruhjaya Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan di Istana Negara. Pada pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan menyerahkan watikah pelantikan kepada Ahli-Ahli Suruhanjaya itu yang dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Mat Raus Sharif. Mahkamah Magistrate Batu Pahat menangguhkan perbicaraan kes terhadap teman lelaki Mila Sharmila Samsusah atau Bella kepada 11 Mac depan. Tempoh lanjutan itu diputuskan sementara menunggu laporan forensik bagi membolehkan kes berkenaan dibawa ke Mahkamah Tinggi Muar. Di Mahkamah Kuala Lumpur pula, seorang penghantar makanan mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan. Tertuduh didakwa melakukan khianat api dengan membakar kereta milik polis bantuan prasarana di stesen MRT Mutiara Damansara pada 15 Februari lalu. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan khianat dengan menconteng dinding di stesen terbabit pada tarikh sama. Sebutan semula kes pada 21 Mac ini. Seorang buruh binaan menjadi individu pertama di Terengganu yang dikenakan hukuman sebat selepas disabitkan kesalahan berkhaluat kali kedua. Tertuduh 42 tahun dari Kemaman dikenakan hukuman 4 sebatan dan denda RM3,000. Dia boleh dipenjara 3 bulan jika gagal menjelaskan denda terbabit. Seorang individu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mendatangkan kecederaan terhadap ibunya minggu lalu. Tertuduh didakwa dengan sengaja mendatangkan cedera terhadap ibunya 69 tahun dengan cara memukul di badan dan kepalanya menggunakan rotan berulang kali. Hakim tidak benarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 19 Mac depan sebutan semula kes. Polis Pulau Pinang berjaya membongkar makmal memproses dadah di sebuah apartmen di Georgetown. Hasil serbuan, polis merampas 13.7 kilogram jenis heroin, 600 gram dadah syabu dan 19.3 kilogram kafein serta peralatan memproses dadah. Dadah terbabit dianggarkan bernilai RM125,000. Turut diberkas seorang lelaki tempatan. Siasatan mendapati lelaki terbabit mempunyai 3 rekod lampau berkaitan dadah.
181 individu ditahan kerana terlibat sindiket perjudian di Johor menerusi 23 serbuan Op Limau 2024. Penahanan melibatkan 136 lelaki dan 37 wanita warga tempatan serta 6 lelaki dan 3 perempuan warga asing. Kesemua suspek berumur antara 20 hingga 60 tahun. Kastam Kedah berjaya merampas 5,000 botol air zam-zam bernilai lebih 1.26 juta ringgit yang disyaki cuba diselundup masuk ke negara melalui ICQS Bukit Kayu Hitam. Rampasan dilakukan selepas pihaknya memeriksa sebuah lori kontena dipandu seorang lelaki warga negara Thailand bersama kelimdanya yang juga warga negara sama. Dalam operasi berasingan, Kastam Kedah turut berjaya menggagalkan cubaan menyeludup masuk 120 kg ganja bernilai RM420,000 berhampiran JT LKIM Sungai Berembang, Kuala Perlis. Rampasan dilakukan dari bot nelayan negara jiran tanpa nombor pendaftaran Khamis lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. APMM menahan 3 lelaki dipercayai cuba menyeludup keluar 6,000 liter minyak diesel di kedudukan 0.6 Batu Nautika Utara, Pulau Langgun, Langkawi semalam. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat satu ruang asing yang dibuat di atas yang ditutupi dengan kayu papan lapis, menemukan 2 kotak yang telah diubah suai menjadi tong minyak tambahan. Seramai 12 parti ditahan di sebuah kilang menjahit dan menjual pakaian di Alma menerusi Op Mahir. Antara kesalahan yang dikesan adalah tidak memiliki permit atau pas perjalanan sah selain tinggal dalam negara melebihi tempoh dibenarkan. Kesemua mereka ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Pulau Pinang di Seberang Jaya untuk proses dokumentasi. Sebanyak 15,724 daripada 422,472 pilih bomba di seluruh negara didapati mengalami kerosakan dan perlu diganti. Berdasarkan laporan pemeriksaan tahun lepas, antara jenis kerosakan yang berlaku ialah pilih bomba diturap sama ada menggunakan tar, tanah atau pasir, bocor akibat paip pecah, spindle injak patah atau tidak berfungsi. Mayat lelaki yang ditemukan pada petang tadi di perairan Pulau Kapas Semarang disahkan sebagai Zulkarnain Muhammad Zubir. Mangsa yang lemas di pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu semalam disahkan isteri mangsa sejurus selesai proses pengecaman di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Menteri Ekonomi selesai menjalani pembedahan tulang belakang dan akan menjalani rawatan di hospital bagi tempoh 2 minggu lagi. Beliau dijangka kembali bertugas bulan depan. Rafizi turut mengucapkan terima kasih kepada kumpulan pakar yang merawatnya serta orang ramai yang mendoakan kesihatannya. Sokongan kerajaan terhadap isu Palestin adalah berkait soal kemanusiaan dan hak sejagat. Menteri Komunikasi berkata ia bukti kerajaan serius bagi memastikan isu Palestin terus meraih perhatian antarabangsa sekaligus menamatkan pergolakan di wilayah tebing barat itu. Kesungguhan dan keprihatinan kerajaan itu jelas memberi impak yang besar terhadap isu kemanusiaan di Gaza. Sementara itu, Fahmi Fazil menasihati orang ramai terus agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pengaruh mengikut trend terkini atau fear of missing out, FOMO, akan memudaratkan individu sekiranya tidak dikawal. Jelasnya, ia mampu mendedahkan pengguna kepada risiko jenayah dalam talian akibat perkongsian maklumat dan data peribadi yang keterlaluan. Cadangan Kementerian Kesihatan untuk memperkenalkan kawasan khas merokok di lokasi sempit belum dimuktamadkan. Bagaimanapun, KKM sentiasa terbuka menerima sebarang cadangan untuk memastikan persekitaran harmoni dan bebas asap rokok di kawasan terbabit. KDN sedang melaksanakan kajian untuk memanjangkan tempoh sah laku pasport Malaysia antarabangsa kepada 10 tahun. Menterinya berkata kajian tersebut dibuat memandangkan negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura telah melaksanakannya. Tabung khas konflik manusia haiwan bernilai 10 juta ringgit ditubuhkan hasil keprihatinan Perdana Menteri. Peruntukan bagi membantu petani dan pekebun kecil yang mengalami kerugian akibat pencerobohan haiwan seperti gajah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata penerima diberi pampasan mengikut nilai kerosakan yang dialami.
Usaha menyeluruh akan dilaksana untuk kurangkan kadar defisit fiskal negara kepada 4.3% tahun ini. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan memaklumkan tahun lepas defisit fiskal berjaya dikurangkan kepada 5%. Pada 2022, kadarnya 5.6%. KDNK pula tumbuh 3% suku keempat tahun lepas. Pencapaian itu diperoleh meskipun berdepan persekitaran luar yang sangat mencabar. Pengamal perubatan tradisional dan komplementari yang berdaftar di bawah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 akan dikecualikan daripada cukai perkhidmatan sebanyak 8%. Menteri Kewangan kedua berkata selagi mereka berdaftar dengan akta di bawah Kementerian Kesihatan, mereka akan dikecualikan daripada cukai perkhidmatan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac ini. Dalam perkembangan sama, Timbalan Menteri Kewangan mengingatkan pengusaha yang telah mengenakan cukai perkhidmatan ke atas pelanggan agar membuat pengisytiharan sewajarnya. Cukai yang sudah dikenakan perlu diserah kepada kerajaan, namun yang belum mengenakan cukai perkhidmatan hanya perlu beri penjelasan kepada pelanggan. Ekonomi Malaysia dijangka mengekalkan trajektori pertumbuhannya pada tahun ini pada kadar yang lebih tinggi antara 4.4% dan 4.8%. Menurut bank-bank pelaburan, persekitaran kadar faedah global yang rendah, angka inflasi yang susut dan aktiviti perdagangan yang pulih dijangka menyokong pertumbuhan. Ia turut disokong oleh perbelanjaan pengguna yang berdaya tahan, ekspor barangan dan perkhidmatan yang meningkat semula. 97% daripada 361 syarikat produksi yang menggajikan pelakon kanak-kanak dan orang muda dalam filem serta drama tidak mencarum KWSP. Ketua Perangkawan berkata ia dapatan menerusi kajian penggajian golongan itu. Menurutnya, golongan berkenaan juga sepatutnya mendapat caruman untuk pekerjaan yang dilaksana. Kuskop sedia membantu usahawan yang terkesan dengan kenaikan harga barang yang tidak menentu ketika ini. Kuskop juga akan meminta semua agensi di bawahnya memudahkan pembiayaan pinjaman sehingga maksimum untuk meneruskan kelangsungan perniagaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bantu pindahkan 14 pesakit dari Hospital Nasir di Bandar Khan Yunis yang dikepung tentera Israel. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan pesakit itu termasuk 5 yang sedang menjalani dialisis. 3 lagi sedang dirawat di unit rawatan rapi telah dihantar ke hospital di selatan hasil usaha WHO. Terdahulu Kementerian berkata 150 pesakit di hospital berkenaan tidak mendapat sebarang rawatan dan 70 anggota kesihatan telah ditahan rejim Israel. UNRWA beri amaran peningkatan aktiviti ketenteraan Israel di Rafah boleh jejaskan penghantaran bantuan ke Gaza. Ini sekaligus memburukkan lagi penderitaan penduduk Palestin. Ketika ini, Gaza berdepan masalah kekurangan bekalan makanan. Zionis berhasrat menyerang Rafah yang padat dengan penduduk selepas usir orang awam dari utara wilayah terkepung ke selatan dengan mendakwa ia kawasan selamat. Sidang Kemuncak Kesatuan Afrika, gesa siasatan bebas antarabangsa dilakukan terhadap pencabulan undang-undang kemanusiaan antarabangsa oleh Israel di Gaza. Ini termasuk penggunaan senjata yang diharamkan selain menyasarkan hospital dan saluran media. Sidang Kemuncak itu turut gesa rejim Israel menyahut seruan antarabangsa untuk genjatan senjata kekal di Semenanjung Gaza. Baik, saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.